إلى هدف النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا والحمد لله رب العالمين. Jam tu aku 2:30 kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, marilah sama-sama di awal kuliah ini kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi hidup dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada Allah kerana kita masih lagi hidup dalam keadaan kita boleh mentaati Allah Subhanahu wa taala semampu mungkin. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana sampai ke hari ini kita masih lagi hidup dalam keadaan yang selesa kerana anugerah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala berupa harta dan kesihatan. Syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana setakat ini semua keperluan kita, keinginan kita dimakbulkan, dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, harta umur kita yang ada berbaki tak tahu sampai bila ni sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi tuan-tuan, kita sambung kembali pembacaan kitab Hayatus Sahabah ni. Yang ada buku ni, tak ramai yang ada buku ni. Kita sampai ke muka surat 143. Nombor 43. Muka surat 143, nombor 43, di bawah tajuk peristiwa Perang Khaybar. Bismillahirrahmanirrahim. Bukhari meriwayatkan bahawa Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan perintah kepada Ali bin Abi Talib pada peperangan Khaybar. Peperangan menentang memerangi orang-orang Yahudi yang belot di Madinah. Tak salah saya lepas peperangan Khandaq kan, Nabi menyerang Khaybar, tak salah. Jadi dalam peperangan Khaybar ni Rasulullah pernah perintahkan Sayyidina Ali bin Abi Talib supaya dengan katanya, berjalanlah kamu sehingga kamu tiba di perkampungan mereka. Kemudian ajaklah mereka ke dalam agama Islam dan terangkan mengenai hak Allah kepada mereka. Demi Allah, jika kamu dapat menyebabkan seorang mendapat petunjuk daripada Allah, maka perkara itu akan lebih baik bagimu daripada kamu mendapat binatang ternakan atau harta kekayaan. Ini hadis yang sahih daripada Imam Bukhari
yang menceritakan kepada kita perintah Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Ni nak pergi perang Khaybar ni, tapi Rasulullah pesan, pergi kampung tu jangan tulis seorang orang. Ajak mereka dulu dalam kepada Islam. Dakwah mereka. Beritahu mereka secara terang tentang hak Allah kepada mereka. Sehingga Nabi sebut, kalau kamu dapat Islamkan seorang, beri petunjuk, lebih baik daripada kamu mendapat binatang ternakan atau harta kekayaan. Jadi hadis ini nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, Islam bukan datang dengan bawa mata pedang terus ke orang, nak penggal leher orang. Islam datang dengan cukup lemah lembut. Nabi pun di awal-awal kerajaan Islam tumbuh di Madinah, Nabi menghantar surat. Bukan menghantar ketumbukan tentera, hantar surat berdakwah. Semua yang surat Nabi boleh sampai, Nabi hantar ke pemimpin. Rom, ke Parsi, ke mana lagi. Surat-surat Nabi ke Habsyah sampai. Cara dakwah Nabi Muhammad SAW. Bukan Islam turun bukan nak perang orang. Islam turun tujuan untuk membawa orang supaya mentauhidkan Allah. Itulah kerja Rasul-Rasul. Sebab tu Nabi sebut, jangan perang terus. Pergi kampung tu, ajak, terangkan kepada mereka tentang agama Islam. Apa dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum biayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Allah Taala sebut dalam Quran. Sesungguhnya kami telah utuskan Musa membawa mukjizat daripada kami sebagai tanda-tanda kerasulannya. Apa kerja Musa alaihi salam? An akhrij qaumaka minadh-dhulumati ila an-nur. Supaya engkau keluarkan kaum kau daripada kegelapan kesesatan ila nur, kepada cahaya terangnya hidayah petunjuk. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang hari nanti pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kerja para rasul. Kan? Jadi bukan Islam datang suruh perang orang tak tentu pasal. Kan? Suruh perang orang tak tentu pasal. Sebab itu dalam hadis-hadis yang lain Nabi sebut, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Hadis sahih daripada Imam Muslim. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, satu kebaikan, orang ikut apa yang ditunjukkan tu, maka dia akan dapat kebaikan semisal seperti apa yang dilakukan oleh orang tu. Sebab tu Nabi sebut kan, bahawasanya la ayyuhda, Nabi sebut bahawa la ayyuhda bika, fa wallahi la ayyuhda bika rajulun wahidun khairul laka min humrin na'am. Nabi sebut dalam hadis yang sahih bahawasanya la ayyuhda, demi Allah kata Nabi, kalau bolehlah seseorang tu beriman dengan sebab engkau tu, kita menjadikan orang beriman atau kita mengislamkan orang. Senang faham tu kan. Dapat dengan sebab kita bercerita, kita dapat menjadikan orang itu Islam. Khairul laka min humrin na'am. Lebih baik daripada kamu dapat seekor unta merah yang gemuk, yang cantik, yang baik, yang sihat. Sebab dulu orang Arab kalau dapat unta ni macam dapat Mercedes lah, dapat Volvo sebiji, dapat BMW. Itulah harta yang paling bernilai bagi orang Arab pada ketika itu, unta besar. Nabi sebut kalau dapat seorang masuk Islam kerana kamu, lebih baik kamu dapat unta yang besar. Mengislamkan orang. Jadi Islam bukan datang style bawa pedang pergi pancung leher orang. Itu bukan kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebut dalam banyak-banyak hadis. Antaranya Nabi sebut man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Siapa yang beri petunjuk pada seseorang sehingga orang tu boleh dapat petunjuk, maka bagi orang tu dia akan dapat pahala seperti mana pahala orang itu dapat, dengan tidak mengurangkan pahala orang tu sikit.
Jadi itu tentang cerita kelebihan kita mengislamkan. Memberi petunjuk kepada orang. Itu kerja Nabi dan itulah kerja kita, tuan. Sebab itu menjadi kewajipan kita kepada orang-orang manusia yang bernama makhluk yang tidak Islam menyampaikan seruan dakwah itu. Kan? Banyak kali saya ulang dalam kitab Mustikah Hadis kan. Keluaran Perdana Menteri itu zaman Mahathir itu wajib menyampaikan dakwah kepada orang-orang Sin, Cina, wal Hind, orang India yang duduk sekitar kita ni, satu kewajipan kepada umat Islam. Yang sukar untuk kita laksanakan, dan itulah yang Nabi buat. Sampaikan Islam kepada orang Yahudi, sampaikan Islam kepada orang Parsi, sampaikan Islam kepada orang Rom, orang Habsyah, lain-lain bangsa tu. Kita tak ada orang Parsi, Rom sini, yang ada orang Cina dan orang India. Tapi kita tidak mampu untuk melaksanakan. Jadi hadis ni cerita tentang kebaikan menyampaikan agama ini kepada orang sehingga orang masuk Islam besar. Itu pesan Nabi kepada Sayyidina Ali, walaupun dah hantar untuk perang, tapi sampaikan agama dulu. Itu tentang peristiwa perang Khaybar, arahan Nabi kepada Sayyidina Ali. Saya tak ulang perang Khaybar ni kan, bagaimana Sayyidina Ali angkat pintu yang diangkat oleh 8-9 orang. Sayyidina Ali angkat seorang-seorang. Kan kita dah baca dulu dalam Ar-Rahiqul Makhtum. Kau ingat lagi lah. Soalnya tak ingat ya. Okey. Kita tak nak cerita tu, kita cerita nombor 44. Mengutus Farwah bin Mis ke tempat kaum Sabak. Saya tengok Farwah bin Mis ke tempat kaum Sabak. Lepas tu tuan-tuan tengok bawah ni, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahawa Farwah bin Mis al-Ghutaifi. Dia bukan Farwah bin Mis al-Ghutaifi. Saya tengok kitab asal tadi, dia namanya Farwah bin dipanggil Musayyik al-Qutai'i ataupun al-Qati'i. Ni al-Ghutaifi, jauh pun ya. Mana di Ghutaifi ni? Dia al-Qutai'i ataupun Qati'i. Kan nama orang ni kita tak hidup zaman dia, tak tahu baca tak apa, kalau salah pun tak apa dah. Dia bukan ayat Quran. Mungkin dia al-Qutai'i ataupun al-Qati'i. Nama ni Farwah bin Musayyik. Musayyik bukan Mis. Jadi Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahawa Farwah bin Musayyik al-Qutai'i ni radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Farwah ni dia tanya Nabi. Kata dia, boleh tak ya Rasulullah aku memerangi kaumku yang belum memeluk agama Islam? Maka Nabi jawab, boleh, kau perang. Kemudian aku katakan pula, ya Rasulullah, mereka kaum Sabak. Dalam Quran, laqad kana li sab'in fi maskanihim, dengan kita Sabak, ada ayat tentang Sabak. Kata Farwah, mereka ni daripada kaum Sabak. Termasuk kaum yang paling kuat sekali. Yang aku nak perang ni, kaum aku ni kaum Sabak, kaum yang paling kuat. Nabi jawab, Nabi membenarkan aku untuk memerangi kaum Sabak. Farwah tanya, boleh tak aku perang kaum aku? Nabi kata, boleh, peranglah. Ketika Farwah ni keluar daripada tempat Nabi, tempat jumpa Nabi itu, Allah Ta'ala pun turunkan ayat berkenaan dengan kaum Sabak. Allah Ta'ala turunkan ayat. Cuma dalam kitab ni tak disebutkan ayat apakah yang diturunkan itu. Tetapi berkenaan dengan kaum Sabak. Bila turun ayat tentang kaum Sabak itu, maka Nabi pun perintahkan, panggil balik Farwah ni datang jumpa Nabi. Maka akhirnya Farwah pun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang tu Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat. Nabi pun sebut kepada Farwah, ajaklah kaum Sabak itu kepada Islam dulu. Tadi Nabi pesan perang lah, tak turun lagi ayat. Bila turun ayat tentang kaum Sabak, Nabi tak bagi perang terus. Nabi pesan kepada Farwah, ajak dulu kaum Sabak ni supaya mereka ini Islam, kepada Islam dulu. Siapa yang masuk ke dalam agama Islam, maka terimalah mereka. Namun siapa yang tidak mahu memeluk agama Islam, jangan segera kamu perangi sebelum aku diperintahkan oleh Allah. Mula tanya, boleh perang tak ya Rasulullah? Pergilah perang, kata Nabi. Kemudian turun ayat yang tak mengizinkan Farwah memerangi kaum Sabak. Nabi pesan, jangan perang dulu. Kau sampaikan, ajak dia pada Islam dulu.
Kalau dia nak masuk Islam, kau terima. Tapi kalau tak nak masuk Islam, jangan kau perang dia. Sampailah Allah Ta'ala turunkan arahan kepada aku untuk memerangi kaum Sabah. Tengok Islam. Jadi Islam datang bawa perdamaian. Islam datang sebenarnya nak mengajar orang supaya mentauhidkan Allah. Sebab itu dua minggu lepas kita dah sebutkan ayat Quran. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Orang tak dipaksa. Tidak boleh seorang Muslim memaksa orang yang bukan Islam untuk memeluk agama Islam. Islam datang seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kan? Serulah kepada jalan Tuhan kamu bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdialoglah dengan mereka dengan kaedah yang baik, dengan cara yang lembut, lemah lembut. Kenapa? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Allah Ta'ala lebih tahu siapa yang sesat daripada jalannya dan siapa yang akan mendapat petunjuk. Jadi jangan nak mengamuk-amuk, nak marah-marah, nak paksa-paksa orang. Cakarlah dengan lembut. Seru orang kepada Islam. Kan? Kepada orang bukan Islam, lebih-lebih lagi kepada orang Islam. Kalau kepada orang bukan Islam pun suruh lemah lembut, kepada orang yang sesama Islam dengan kita, lagilah kita perlu berlemah lembut dalam misi dakwah ni. Kan tak boleh nak marah-marah, tak boleh nak paksa-paksa orang. Ini tujuan baik, tujuan dah baik, tapi cara tak apa nak baik. Tuan, tujuan dia dah baik dah. Kita nak ajak saudara baru kita kan. Tengok saudara-saudara kita ramai tuan-tuan. Kadang-kadang adalah mesti ada dalam setandan pisang tu ada yang busuk-busuk kan Tuan Ji Zaki kan. Mesti ada yang busuk Tak kira lah keturunan siapa pun. Keturunan Nabi pun ada yang tak semayang. Betul dalam Quran sebut fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Lepas tu ada, selepas keturunan Nabi itu ada datang keturunan yang tak mendirikan solat. Keturunan kita lagi ramai yang tak semayang. Macam mana nak ajak tu? Kan susah kita. Nak ajak mungkin pak saudara, mungkin mak saudara, mungkin adik-beradik sendiri susah. Kan jadi gunakanlah kaedah yang cukup lembut. Kan jangan cakap-cakaplah. Jangan kasar-kasar. Kan. Tengok Pak Long ni dah tua dah semayang malih. Kau macam ni Pak Long kena rakor ni. Memang tak adalah dia nak semayang tu. Mulut tak ada macam laser macam ni Pak Long kena rakor ni. Macam kita buat gurau kalau nak gurau kena rakor ni Pak Long. Kasar bunyi macam tu. Kan. Ni cara macam mana wallahualam. Kan tuan-tuan lebih mengetahui macam mana keluarga tuan-tuan. Macam saya lebih tahu keluarga saya macam mana kan. Yang penting kita mainkan peranan tuan-tuan. Supaya jangan ada daripada keturunan kita yang kena neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sukar, kita hanya diberikan sekadar usaha, yang menentukannya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi kena lemah lembut. Kita di pejabat, kita di sekolah, kita di taman dengan sahabat, kawan-kawan kan. Ini semua kita kena mainkan peranan. Dalam majlis itu ada seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Sabak nama satu tempat ataukah nama seorang wanita?" Nah, dalam majlis tu, bila Farwah kata aku nak memerangi kaum Sabak ni, ada orang tanya Nabi, Sabak ni apa dia Rasulullah? Nama tempat ke nama seorang perempuan? Nabi jawab, Sabak tu bukan nama tempat atau nama seorang wanita. Sabak adalah nama seorang lelaki yang mempunyai 10 keturunan daripada bangsa Arab. Nabi kata Sabak ni bukan nama pampek atau nama perempuan, tapi dia nama seorang lelaki yang mempunyai 10 keturunan daripada bangsa Arab. Orang Arab pun walaupun orang Arab kadang-kadang dia keliru juga dengan bahasa dia. Kita pun keliru. Tak jadi pun tanya orang kan, apa beza Rembawi dengan Rembau?
Tuan-tuan selalu dengar perkataan rembawi kan? Apa beza rembawi dengan rembau? Tak jawab kan? Dia tak tahu ada rembau ya. Dua-dua ya ada bunyi rembau bau-bau itu. Cuma seorang satunya rembau, dia rembawi. Tuan-tuan tak boleh beza. Kan? Beza rembawi dengan rembau. Apa beza Syafi'i dengan Syafi'iyah? Ada PI tu. Satu Syafi'i, satu Syafi'iyah. Apa beza Maliki dengan Malikiyah? Apa tu? Malik dengan Maliki. Kalau Malik, Imam Malik. Kalau Malikiyah atau Maliki, itu pengikut ulama-ulama dalam mazhab Maliki. Syafi'i, Imam Syafi'i. Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Yang dalam kitab fiqh tu dia beza. Sebab tu kan kalau tak ngaji main baca waqala Syafi'iyah saja. Syafi'iyah berkata dia betul. Imam Syafi'i pernah berkata. Bukan Imam Syafi'i tu. Syafi'iyah tu pengikut kepada Imam Syafi'i. Ulama yang bermazhabkan mazhab Syafi'i. Sama dengan rembau dengan rembawi. Rembau tu nama tempat. Rembawi itu orang yang datang daripada rembau. Kan lain tu. Makna orang lah. Kalau orang datang daripada rembau, dia akan nama dia rembawi. Makna orang tu daripada rembau. Kalau rembau ya, itu adalah nama tempat. Kalau saya datang daripada Tampin, Abdul Syukur At-Tampini. Mana orang Tampin? Orang Tampin ni. Siapa tu? Tampini. Tampini ni orang datang daripada Tampin. Jadi Arab ni tanya, siapa Sabak ni? Nama orang perempuan ke nama tempat? Nabi khabar bukan nama tempat, Nabi bukan nama perempuan, tapi nama seorang lelaki kata dia. Yang lelaki ni ada 10 keturunan daripada bangsa Arab. Dia mewariskan 10 keturunan. 6 keturunan menjadi bangsa Yaman. Daripada Sabak ni, lelaki Sabak ni, nama Sabak ni, dia ada 10 keturunan daripada dia. 6 menjadi bangsa Yaman, sedangkan 4 lagi keturunan lagi mereka tinggal di Syam. 6 di Yaman, 4 di Syam. Yang termasuk seorang Syam ialah Bani Lahmin, Bani Juzam, Bani Ghassan dan Bani Amilah. Ini di Syam. Sedangkan yang termasuk bangsa Yaman iaitu Bani Azad, Bani Kindah, Bani Himyar, Bani Ash'ariyun, Bani Anmar dan Bani Mazhij. Bani 3 nenek tak ada sini ya. Tanya orang itu pula, siapakah Bani Anmar itu? Jawab Nabi SAW, yang termasuk Bani Anmar ialah Bani Khat'am dan Bani, bukan Bajilah sebenarnya, Bahilah. Sebab tengok Bajilah ni ada kau Bajilah, rupanya bukan Bajilah, Bahilah. Jadi ini cerita tentang Farwah yang minta izin perang. Nabi tak bagi perang. Kata seru dulu kepada Islam. Tabrani meriwayatkan bahawa Khalid bin Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW ketika hendak mengutusku ke Yaman telah berpesan, jika kamu mendengar di suatu perkampungan orang Arab ada suara azan, janganlah kamu mengganggu mereka. Namun apabila kamu tidak mendengar azan di perkampungan itu, ajaklah mereka untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Bila Nabi hantar mana-mana tentera untuk keluar dakwah, Nabi kata kalau lalu kampung tu dengar azan, jangan ganggu kampung. Tapi kalau kamu tak dengar azan, jangan terus orang kampung tu. Kamu sampaikan dulu seruan agama ini. Seruan Islam ini supaya orang itu memeluk Islam. Ajak mereka memeluk agama ini. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman itu. Dan sepatutnya dilakukan sampai ke zaman ini. Kita tak tahulah tuan-tuan zaman kita ni kenapa. Masalahnya orang-orang Melayu Islam zaman kita ni dia tidak bersepakat. Kan? Dia tidak bersatu kan untuk menunjukkan kebaikan agama ini. Sehingga terdapat di kalangan orang Melayu Islam sendiri menakut-nakutkan orang bukan Islam dengan Islam itu. Sehingga Islam tu menjadi musuh kepada orang bukan Islam. Siapa yang buat kerja ni? Yang buat kerja ni orang Islam, Melayu Islam. Bukan yang dibawa orang bukan Islam kepada Islam, tapi ditakut-takutkan dengan Islam. Sedang orang bukan Islam tidak mengetahui tentang Islam. Dia dengar daripada orang Melayu Islam, orang Islam, Melayu Islam.
benda-benda buruk tentang agama dia sendiri. Agama Islam. Akhirnya orang Islam bila dengar agama Islam, bukan Islam, dia dengar agama Islam, oh ini agama yang keras. Ini agama pedang. Ini agama yang akan merampas hati orang. Ini agama, kalau masuk agama ni kena potong ayam. Itu cerita dulu kat orang tu. Tak nak orang masuk Islam. Takut orang. Siapa punya salah ni? Orang Islam sendiri. Bukan itu yang Nabi suruh. Yang Nabi suruh tunjukkan kebaikan agama ni kepada orang bukan Islam. Tetapi orang Islam hari ini di akhir zaman ini memburuk-burukkan agama dia sendiri. Cerita keburukan agama dia. Padahal dia Islam. Kepada orang bukan Islam. Sehingga orang bukan Islam tidak tertarik dengan agama Islam. Kan jauh terpesongnya itu dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebab tu jangan marah orang bukan Islam. Kalau mereka anti dengan Islam. Bermusuh dengan Islam. Prejudis dengan Islam. Sebab itu memang kerja orang Islam sendiri. Apa kata siapa? Cat Steven tu sama nama Tuan? Cat Steven. Yusuf Islam. Aku kalau kenal orang Islam dulu, sebelum Islam yang sebenar, mungkin aku tak masuk Islam kata dia. Tak cari Islam. Siap baik kenal ulama Islam tu melalui ulama-ulama Islam. Maksud dia kalau tengoklah Islam ni daripada perangai umum orang Islam, tak masuk Islam dah. Sebab teruk. Semuanya boleh. Semua ni juara. Borong anak dia juara. Judi dia juara. Apa lagi? Membawang dia juara. Semualah. Boleh. Boleh. Semua boleh. Kalau kau tengok orang Melayu Islam tak jadi dia. Cik baik tengok dia belajar Islam daripada ulama Islam. Sebab itu akhirnya orang-orang bukan Islam cukup takut dengan agama Islam. Bahkan sampai di Eropah kerja-kerja ni dimainkan. Kadang-kadang oleh orang Islam sendiri yang memburukkan agama Islam. Salah kan? Atas sebab-sebab tertentu, kepentingan-kepentingan yang mereka nak pelihara, maka agama menjadi bahan alat untuk mengekalkan keperluan-keperluan yang dia nak lah, perlu kepentingan dia sendiri. Bahaya besar tu. Na'udzubillah min zalik. Kita yang baik kerja macam tu tuan-tuan. Dosa-dosa tu. 45. Rasulullah SAW membebaskan tawanan. Itu Rasulullah membebaskan tawanan. Baihaqi meriwayatkan bahawa Ubay bin Ka'ab berkata, pada suatu hari ada pasukan Islam yang datang membawa sejumlah tawanan daripada kaum musyrikin. Datang sejumlah pasukan Islam datang bawa tawanan daripada orang musyrik. Kemudian baginda bertanya kepada pasukan itu, sudahkah kamu mengajak mereka memeluk agama Islam terlebih dahulu? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Maknanya ketumbukan tentera tu dia pergi mana-mana, Nabi keluar, hantar dia keluar, copek botol. Dia bukan seru orang pada agama tu, dia tori porang dia. Tori tawan kawan tu. Nabi tanya, kau dah bawa, ajak dia masuk Islam orang ni. Sahabat-sahabat jawab, tidak ya Rasulullah. Baginda mengulangi lagi pertanyaannya. Sudahkah kamu mengajak mereka memeluk agama Islam terlebih dahulu? Lalu mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Kemudian baginda berpesan, bebaskan sahaja para tawanan itu sehingga dapat kembali lagi ke tempatnya. Lalu Rasulullah SAW membacakan firman Allah, Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Sesungguhnya kami mengutuskan kamu, wahai Muhammad, sebagai saksi terhadap umatmu dan pembawa berita gembira kepada orang beriman, serta memberi amaran kepada orang-orang yang engkar. Dan juga sebagai penyeru umat manusia seluruhnya kepada agama Allah dengan taufik yang diberinya dan sebagai lampu yang menerangi. Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah, engkau tu wahai Muhammad diutuskan sebagai saksi. Nanti Nabi akan menyaksikan perangai, perbuatan umat dia. Dan Nabi diutuskan sebagai mubashir.
beri khabar gembira kepada orang beriman dengan balasan syurga, dan berikan amaran, takutkan orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dengan amaran-amaran yang menakutkan berupa balasan neraka. Wada'iyan ilallah biiznihi, dan Nabi ditugaskan untuk menyeru orang kepada Allah. Dan Nabi itu disebut sebagai dianggap sebagai sirajam munira, lampu yang menerangi dunia ini dengan seruannya. Kan? Bukannya datang untuk perang-perang. Apa Nabi pesan pada sahabat-sahabat yang atas tangkap ni? Nabi suruh bebaskan, lepaskan orang ni. Itu kebaikan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bebaskan dia. Bebaskan. Apa? Bila tengok macam ni tuan-tuan, kita ini kerendahan jiwa Nabi kan. Kebaikan yang ada pada Nabi. Baru semalam kita di bawah Haji Jamaliyah, kita bahaskan satu ayat di mana orang bertanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, ceritakan kepada kami kehebatan Nabi Muhammad. Perkara yang paling ajaib yang kamu nampak, yang paling hebat yang kamu nampak daripada sikap Nabi ni. Kata Aisyah, semua yang ada kat Nabi ni semua yang ajaib-ajaib. Semua hebat-hebat. Tak ada yang tak hebat. Kata Sayyidina Aisyah. Sehingga Sayyidina Aisyah kata, pernah satu ketika giliran bermalam di rumah Aisyah, kan Rasulullah kan banyak isteri dia ikut giliran-giliran, malam dia bermalam di rumah Aisyah. Kata Aisyah, Rasulullah masuk dalam selimut, kulit dia sentuh dengan kulit aku. Sehingga dia tanya, wahai Aisyah, boleh tak malam ni kau izinkan aku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini dia Nabi. Kalau dia tak minta izin pun, Aisyah confirm akan benarkan. Tapi nak ibadat pun, sebab itu isi dia bermalam dengan Aisyah. So dalam selimut, sentuh kulit dengan Aisyah, tanya Aisyah, malam ni boleh tak kau izinkan aku untuk ibadah pada Allah Ta'ala? Aisyah jawab, ya Allah, ya Rasulullah, kata, aku suka kau dekatkan aku dan aku lagi suka kau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi beribadah malam tu sampailah Bilal mengumandangkan azan. Sampai bila? Sampai subuh. Sehingga bila sampai tengok Nabi menangis, habis pinggang-pinggang ni basah dengan air mata. Nak cerita kerendahan jiwa Nabi tu. Minta izin nak ibadah kepada isteri. Padahal dia suami, ibadah takkan isteri tak bagi kan. Dah. Nangis sampai basah pinggang ni dengan air mata. Sehingga Bilal tanya, ya Rasulullah, kau ni kan dah dijamin syurga. Kenapa kau ibadah sampai macam ini? Kata Rasulullah, pendek ya, afala akunu abdan syakura. Bukankah aku lebih baik untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang nak tunjukkan jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak lagi dalam peristiwa dia berdakwah di Taif. Dah dibaling batu, dah berdarah-darah Nabi kan. Sehingga datang malaikat untuk menghempap penduduk Taif dengan bukit besar. Nabi kata jangan. Fa innahum la ya'lamun. Mereka ni tak tahu, kata Rasulullah. Tengok ni yang ada kebaikan-kebaikan yang ada pada jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dendam. Sebab itu Nabi sihat. Sihat dia. Siapa dalam hatinya ada sedikit rasa buruk kepada saudara yang lain, dia pasti akan susah untuk sihat. Dia akan sakit. Kerana menyimpan keburukan tu dalam hati seperti menyimpan racun kepada saudara sendiri. Sedang Islam suruh kita bersaudara, kita simpan goram itu. Kalau dah dapat peluang nanti dan pancit dan tayar motor kau, tak dapat peluang. Ya Allah, ya Tuhanku, berlanggar apa nak? Tak berlanggar-langgar waktu kita makin lama makin sakit, makin lama makin sakit. Sebab kita memang dah watak penyakit, racun. Kan? Kalau kita berlapang dada dengan orang, relax, tak adalah kita masalah dengan orang, kita akan jadi sihat, orang yang paling sihat. Ini yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dendam kesumat dalam jiwa dia. Baik itu Nabi boleh berlapang dada dengan semua orang. Kemudian dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh
A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Sikit lagi tuan minta berhentilah. Dan diwahyukan kepadaku Al-Quran. Wa uhiya ilayya. Nabi sebut, aku diwahyukan Quran supaya liunzirakum bihi wa man balagh. Supaya aku dengan Quran tu aku sampaikan seruan. Supaya memberi amaran dengannya dengan Quran kepada kamu dan juga kepada sesiapa yang telah sampai kepadanya seruan Quran itu. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Adakah kamu sungguh-sungguh mengakui bahawa ada beberapa Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Ada ke Tuhan lain? Katakanlah, aku tidak mengakuinya. Qul, wahai katakanlah Muhammad, la aqulakum, tak ada Tuhan selain daripada Allah. Nak ceritakan ayat ni, Nabi diutuskan sebenarnya untuk mengajak orang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kaedah itu sendiri. Seperti mana kita bincang tadi, lemah lembut, mengajak orang, bujah, berdialog, memberi nasihat. Inilah kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tanggung hari ini. Al-Waqidi meriwayatkan bahawa hadis berkata, dalam hadis Nabi, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan satu pasukan kepada kaum musyrikin untuk mengajak mereka memeluk agama Islam. Namun pasukan itu mengadakan suatu serangan tanpa mengajak mereka memeluk agama Islam terlebih dahulu, sehingga kaum itu ramai yang tertawan. Nabi suruh pergi dakwah, diporang, ditangkap kawan tu. Setelah tawanan itu sampai ke hadapan baginda ni, sama cerita jadi tuan-tuan dan saudara. Nabi pun berkata, sahabat pun berkata, ya Rasulullah, pasukan itu menyerang kami. Bukan Nabi ni, orang yang kena tawan tu. Dengan tidak adanya berbincangan terlebih dahulu. Setelah khabar itu ditanyakan kepada pasukan Islam, mereka menjawab benar keterangan mereka. Berdasarkan keterangan yang ada, maka baginda berkata, kembalikan kaum itu ke tempat mereka semula. Kemudian ajaklah mereka untuk memeluk agama Islam. Kau seorang kau tak beritahu, tak ajak. Di balik-balik orang tu, lapihan orang ni, ajak mereka cara baik-baik. Sebab tu Nabi dalam Al-Quran sebut, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu kunta fazzan, kamu kasar, ghalizal qalb, keras hati, lam faddu min hawlik, mereka akan lari daripada kamu. Maka berlemah lembutlah kita. Bila sebut nama seruan mengajak, mesti dengan cara lemah lembut. Kan? Ajak apa pun, barulah orang boleh terima. Ajak orang kenduri, tuan datang masa sampai 4 bulan ni, kau tuan tak datang masa, putus saudara. Tak datang orang tu dah, ngancam kau apa ni tadi. Dia kerja hari tu, macam tu pula, putus saudara. Saya datang rumah tuan berapa kali dah, tuan nak kahwin anak. 3 orang kan, 3 kali saya datang. RM30 habis tu, berkira pula kan. Memang tak ada lah orang datang gitu. Kira RM30 apa semua, bagailah. Kan? Mana orang datang yang tu? Orang datang, tuan, saya cadang nak nikah anak saya ni. Kelanjuan anak saya nak nikah, saya pun nikah sama. Contohlah. Datanglah rumah saya, kan? Gabut saya datang. Orang datang rumah kita. Ngajak, kan? Menyeru. Anak kita pun sama. Kita nak ngajar anak didik dia, cuba kita berkelakuan kasar. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Anak kita akan tak percaya kan, cuba weh. Omak cakap moti-moti. Tu syarah anak kita. Bogi lah kau ni, jaharu lah kau ni, begal lah semua. Omak macam tu cara. Mayang malih nak jadi apa kau ni, kau kan orang Islam, mengaji hadis, mengaji Quran, pemalih. Omak macam tu. Ayah selalulah. Ayah pesan kat kau ni. Ayah mati so kau macam ni, panggil kau ayah berlepih diri dah. Jangan kau tuntut ayah di akhirat besok yo. Ayah sampai kau. Agak-agak anak ni suka kat siapa kat. Confirm ke omak yang cermah tu, takkan ada tu. Bahkan dia lagi ke ayah. Sebab memang sifat orang tak suka diletehan. Kita ngajak, saya dulu kat sekolah ada seorang kawan. Budak Felda Bukit Kuantara. Siapa pun ajak, dia akan pergi. Orang ni suka menerima ajakan. Kasar kau pun. Itu lain orang, itu kes lain. Orang marah kau tak marah, orang paksa kau, dia akan ikut. Dia raih dengan kawan. Lama-lama orang suka dengan dia. Bila dia ngajak orang pula, orang cakap orang akan ikut.
Jarang nak jumpa orang macam tu. Kan? Kita nak ngajak orang mesti cara lemah lembut. Bila kita ngajak kan ada orang nak ikut cakap kita, ada yang tak nak. Tapi yang sahabat saya ni, siapa pun ngajak dia akan pergi. Pergi mana lah. Akhirnya dihormati oleh kawan. Perangai itu. So kita pun sama. Dengan isteri, dengan suami. Niat dah betul dah cara tadi. Cara tu kena betul juga. Kan? Abang ni dah lama tak pergi surau dah. Umur dah 55 tahun dah. Kok mati dah ni bang. Walap masa depan ni. Dipijak dek malaikat dalam kubur tu. Laki tu dengan browsing kita tengok. Kau tu malaikat usap kepala kau. Kan? Dia dah mula syarah lah. Agak-agak kau mati, malaikat usap kepala kau dia. Kau baiklah tu. Kau pun sama tak pergi surau tadi. Saya perempuan. Tak wajib. Abang dia wajib. Tu sebab orang sengaja tim surau pergi. Taklah jadi bangang tadi tu. Kepala laki bangang memang tumbuk. Iyo tuan. Ni cerita dia sebab ada pun macam tu. Kita ngajar-ngajar ni datang lah pergi makan kat masjid surau orang datang. Saya kenapa tu? Kadang-kadang yelah botol orang cakap cara tu saya bonging tu. Dulu cara semua lembut je. Masa mula-mula kena. Masa tu lautan api di Ronang gunung di Lompek gajah di sepak ngampi gajah tu. Semua kan ayam kelupu bini dia kelupu ayam tu balik. Lepas tu dah ada 5 anak 10 orang dah kasar bini cakap. Saya ingat tuan-tuan dalam kes ni banyak itu yang akhir yang berlaku kan. Dah umur dah 50 tahun, 60 tahun. Corai. Lepas ada cucu corai. Kes saya macam ni lah. Kes saya masing-masing dah tak apa nak jaga hati. Kita makin tua, kita makin sensitif tuan-tuan. Betul. Makin tua sensitif. Apa yang pasangan kita cakap. Sebab saya banyak pengalaman macam ni kan. Kes macam ni. Apa yang pasangan tu. Banyak ngadu tu. Saya tak tahan Ustaz. Dia cakap lembut tapi tajam dia. Tajam lembut tetapi tajam tempo dia. Menyonggau. Istilah. Menyonggau. Cogai. Padahal anak dah ada. Cucu dah ada. Sebab kita tak jaga mulut lah. Tak jaga mulut. Sebab itu kita suami isteri ni kono yang itulah. Kono apalah. Sebab tu dia makin tua ni makin kita makin rapat kan. Ni makin tua makin bergaduh pula adalah something yang tak betul tu. Kan ingat suami kalau betul cara kan isteri kita respect dengan kita. Kalau betul cara suami kita respect dengan kita. Cara tu nak kono betul lah. Yang keluarkan lagi. Dah tua-tua perangai. Suami kita tahu dia dah tua. Tak payah khabar dia tua dah. Ni ditambah dah tua-tua dah. Dah melondut semua-semua. Dia tahu tak payah cakap. Dia pun nampak tu dia tua. Dah beruban dia pun bersedar. Dia beruban dia bukan buta lagi kita tu kan. Ni khabar kat bini macam tu kan. Cakap-cakap macam tu tuan-tuan sebenarnya. Nampak kadang-kadang macam gurau. Ada yang terasa hati jangan cakap macam tu. Sebab banyak kan tu kita kan. Gaduh-gaduh. Saya macam ni tak tahan tu teh. Betul lah saya ni makin lama makin malis teh. Tapi cara dia bercakap tu saya tak boleh terima. Kan? Jadi kalau kita cakap yang betul cara niat betul, cara betul, insya-Allah natijah dia betul. Kesan dia akan betul. Yang itu yang kita kena sama-sama. Seni tu tuan-tuan kan. Seni nak apa tu. Dan suami ni kena banyak mengalah lah. Sebab tu Quran ingatkan kita. Quran cerita dia tuju kat suami. Kan? Fa in karihtumuhunna fa asa ayaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu marah dengan kamu benci dengan sesuatu yang dia buat. Ada yang dia buat, isi ni buat, kamu marah. Allah Taala sebut dalam Quran. Fa asa ayaj'alallahu fihi khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan daripada perkara yang kamu benci yang wujud daripada isi kamu tu kebaikan yang banyak. Itu tuju pada suami. Kau sabarlah. Wa ashiru. Sebelum tu ayat wa ashiruhun bil ma'ruf. Hendaklah kamu bergaul. Ashir ni bergaul dengan isteri kamu dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna. Kalau kamu jumpa sesuatu yang kamu benci daripada perbuatan dia, fa asa ayyaj'alallahu fihi khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan daripada perkara yang kau benci itu kebaikan yang banyak. Ingatan pada suami supaya bergaul berinteraksi dengan isteri baik. Sebab tu kata suami ni dia kena banyak mengalah lah. Situlah diam kehebatan suami tu.
Kok dia sama ya, suami isteri mati dia mati. Kau seorang ya boleh mati, kau mau mati dan pun mati dia. Kau seorang yang marah dan pun mati marah juga. Kau seorang ada perasaan dan ni tak ada perasaan. Apa robot kau apa transformer tadi. Dia semua parah tu. Jadi kalau kita mengalah bukan makna kita kalah, kita mengalah untuk menang selepas itu. Kan? Yang itu kena ingat. Kan selalu kan balik-balik rumah marah-marah gitu. Kadang-kadang dia marah tu betul. Kan dia marah tu betul. Abang tu kalau dah mandinya, dui-dui lah bilik air dia dengan sabun contohnya kan. Dah mandi-mandi, ada golak tu memang ada waktu tu kan. Dia mandi-mandi sabun dia tinggal situ, bini dia terkelecek. Rumah jatuh. Bini marah. Lain kali ikut mandi, dirui lah dengan air macam tu Bukan lumpuh tangan tu tadi. Kita dengar perkataan lumpuh tu tergeram. Tangan tu kuat, boleh menjadi pokok mutan, apa ngait buah tu semua boleh. Nak dirui air pun tak payah, terjatuh orang tadi marah kita. Betul dia marah kita sebab kita mandi macam tu tinggal air bila air licin, jatuh dia. Dia marah kita marah dia balik. Padahal salah kita. Tu yang maksud ayat Quran tu. Kan? Lepas tu dia muka lagi bang. Minggu ni bang tengok abang pukul 5 dah bangun. Tapi main WhatsApp pukul 5 pagi. Bawa-bawa lah semayang tu dia. Dia marah kita. Dah bangun kumpik bang buat apa tu? Tengok telefon lah. Bawa semayang dah tu-tu ni. Tengah hari main telefon, potang berwhatsapp. Pagi ber-WhatsApp, tengah hari ber-Facebook, petang ber-Twitter, malam Instagram, masuk pula chat tu, chat minta berbondo lagi. Allah bawa semayang. Dah jaga mata menyala, mata bawa lah syukur kita. Semayang lah. Siapa yang telefon ni tak habis-habis tadi. Cara kita dongang memang sakit hati. Kau pun tak semayang, kau pun dah tadi. Jadi punya, nak masak air. Kan kau tak masak air, tak buat teh, abang mau makan-makan, bongilah ke saya tadi. Kau abang masak. Kok nama nak suruh abang menyerang air. Takkan tak menterah lah budak begini tadi. Dia dah. Kita payah nak apa. Memang betul lah dia sesat dengan kita tu kan. Tapi kita tak boleh cima cara tu. Jadi suami ni memang konon banyak mengalah. Kau nak kira sakit goram tuan. Saya pun kadang-kadang goram kat sini. Ustazah tu kan. Tak adalah dia buat salah apa. Fikir balik. Allah Ta'ala hantar isi kita macam tu. Kita ridho lah. Kita terima sadar. Tapi setakat ni rumah saya paling baik. Saya muka bumi. Iyo. Ada tu. Tuan. Jadi kita kena macam tu. Kan? Macam mana pun itulah dah isi kita. Yang kita telah berakad di hadapan mak ayah untuk menjaga dengan baik dan kita berjanji dengan Allah. Itu amanah kita, jaga isi kita baik-baik, janganlah sekadar nak marah kita ketua keluarga kan. Jaga keluarga kita. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu untuk hari ni. Mudah-mudahan apa yang kita bebelkan bersama ni ada kebaikannya, mudah-mudahan kita semakin hari dah akhir hayat kita ni makin rapat kita isi kita, makin rapat dengan anak-anak kita, makin rapat dengan sahabat-sahabat jiran tetangga kita. Mudah-mudahan bila kita begitu tuan-tuan kita akan lebih sihat, boleh kita sampaikan, kita lepaskan aura-aura kebaikan ni sesama kita insya-Allah. Qulu qawli hadza, sallallahu alaihi wa Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak baca